Salam sejahtera dan selamat malam kepada semua pendengar berita panas malam ini daripada Mahkamah bertajuk Saksi Terkejut, Jolo sebenarnya tak habis pengajian. Berita penuh. Bekas pegawai Ambeng memberitahu Mahkamah Tinggi hari ini, ahli perniagaan dalam buruan Lotek Jo atau Jolo sering bermegah-megah dan memetik nama individu penting, bahkan mendakwa mengenali almarhum Raja Abdulaziz dari Arab Saudi serta permaisuri Rania Al-Abdullah dari Jordan. Joanna Yu yang ketika itu berkhidmat sebagai pengurus perhubungan Ambeng berkata, Jolo juga mendakwa mengenali bekas Gabino Bank Negara BNM Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz dan Perdana Menteri serta putera Kuwait. Beliau berkata, Jolo mendakwa bukan setekat mengenali individu berkenaan, malah berjumpa dan bercuti bersama-sama mereka serta rakan-rakan. Katanya, Jolo membuat dakwaan itu ketika menghadiri mesyuarat dengan pegawai daripada Syarikat Pelaburan Strategik Negara, One Malaysia Development Berhad dan pegawai Ambeng. Malah Joanna berkata, ahli perniagaan itu mengaku beliau adalah lulusan ijazah sarjana muda daripada Universiti Perniagaan tertua di dunia, iaitu Wharton School, University of Pennsylvania. Bagaimanapun, saksi ke-41 pendakwaan itu kelihatan terkejut apabila peguam bela Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah mendedahkan bahawa Jolo sebenarnya tidak menghabiskan pengajian di universiti berkenaan. Joanna berkata perkara itu tidak pernah didedahkan oleh Jolo yang sentiasa bermegah-megah ketika menceritakan mengenai dirinya belajar di institusi terkenal berkenaan. Antara ciri Jolo yang ketara ialah dia selalu lewat datang temu janji, lewat membayar balik pinjamannya walaupun sering memperkenalkan diri sebagai orang yang hebat katanya. Sementara itu, Joanna bersetuju dengan Muhammad Syafiee bahawa Ambeng meminta surat pemegang mandat bagi akaun Najib kerana pihak bank berdepan kesukaran untuk menghubungi bekas Perdana Menteri berkenaan. Katanya, beliau tidak mempunyai akses terus kepada Najib ketika dirujuk dengan surat mandat pada Mac 2011 yang menamakan Ketua Pegawai Pelaburan 1MDB ketika itu, Nik Faizal Arif Kamil, sebagai pemegang mandat akaun berakhir 481 dan 694 milik Najib. Peguam itu mencadangkan bahawa surat berkenaan tidak memberikan mandat kepada Nik Faizal atau mana-mana individu lain untuk berunding bagi pertukaran mata wang jika akaun berkenaan menerima dana dalam mata wang asing. Joanna berkata, ia tidak dinyatakan secara spesifik dalam surat berkenaan. Justru, Muhammad Syafiee mencadangkan bahawa mengikut etika dan undang-undang perbankan, saksi itu perlu menghubungi Najib sendiri untuk mendapatkan kebenaran bagi tukaran mata wang asing. Bagaimanapun, saksi menjawab perkara itu juga tidak dinyatakan secara khusus dalam surat mandat. Peguam itu berkata, surat pemegang mandat kedua pula dikeluarkan pada Julai 2013 yang turut menamakan Nik Faizal sebagai kaki tangan diberi kuasa bagi akaun berakhir 880, 898 serta 906 dan saksi mengesahkan tiada siapa yang mempunyai kuasa untuk merundingkan kadar pertukaran bagi akaun berkenaan. Muhammad Syafiee, dari Mac 2011 hingga Julai 2013, tiada siapa yang mempunyai kuasa untuk merundingkan kadar pertukaran asing. Joanna, ya. Muhammad Syafiee, kira-kira RM3 bilion memasuki akaun dalam mata wang dolar Amerika Syarikat AS dan British Pound. Anda mesti sedar bahawa adalah salah untuk tidak menghubungi Najib bagi mendapatkan kebenaran untuk menukar mata wang berkenaan kepada ringgit. Joanna, Daniel atau Crystal, pegawai Ambeng ketika itu, akan menghubungi Nik Faizal mengenai kadar pertukaran. Saya akan menghubungi Jolo jika mereka tidak dapat menghubungi Nik Faizal. Muhammad Syafiee, tetapi dalam hal ini, Najib tidak dihubungi oleh bank secara langsung. Joanna, ya, dia tidak dihubungi oleh bank secara langsung. Saya tidak pasti sama ada pegawai atasan saya menghubungi dia. Joanna memberikan keterangan terhadap Najib 68 yang menghadapi 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya ketika itu untuk mendapatkan suapan RM 2.3 bilion daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubuhan wang haram membabitkan jumlah yang sama.
Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Guerra bersambung esok hari.